Johor Bahru 106.2 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda masih lagi bersama sehingga jam 7 malam nanti, dan bersama untuk waktu ini bersama Yayasan Ikhlas, dan alhamdulillah kita ada di konti IKIM bersama Tuan Bilal Jailani, pengurus besar Yayasan Ikhlas. Kita mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nak bincangkan tentang sinari harapan melalui taja belajar ya. Dan untuk waktu ini bersama Yayasan Ikhlas. Yayasan Ikhlas adalah sebuah badan kemanusiaan yang tidak asing lagi. Mungkin para pendengar untuk waktu ini mungkin ada pendengar baru dan pendengar yang lama. Mungkin untuk waktu ini sebagai mukadimah bersama Tuan Bilal, kita nak tahu apa projek yang terkini bersama Yayasan Ikhlas. Silakan. Terima kasih Puan Mona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Radio IKIM, radio yang terkenal di Malaysia ni, alhamdulillah. Jadi Yayasan Ikhlas adalah sebuah pertubuhan yang ditubuhkan pada 2009 dan sudah masuk ke tahun yang ke-15 dan memiliki 8 buah cawangan di seluruh Malaysia. Dan untuk projek yang terbaru, Yayasan Ikhlas sedang menguar-warkan, membuka peluang sebuah projek yang dinamakan sebagai Taja Belajar. Okay, website kita pun nama dia tajabelajar.com, as simple as that. Dan apakah projek Taja Belajar ini? Projek Taja Belajar adalah projek memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua pihak, khususnya Muslim di pedalaman Sabah. Khususnya Muslim di pedalaman Sabah. Kenapa kita bagi mereka akses pendidikan yang adil? Supaya mereka menjadi manusia yang berguna kepada masyarakat satu hari kelak dan menyumbang kepada negara dan juga mengenal Tuhan mereka. Itulah pentingnya projek pendidikan ini. Dan kita sasarkan khusus kepada Muslim di Sabah kerana keadaan di sana, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, di Sabah adalah negeri yang paling ramai orang miskin di Malaysia. 3 daerah yang paling ramai orang miskin di Malaysia adalah Tongot, Pitas dan Kota Marudu. Dan juga terdapat daerah-daerah lain yang ramai Muslim di sana adalah orang yang miskin. Mengikut statistik, Muslim di Sabah adalah 66% dan kebanyakan mereka adalah orang yang hidup di bawah paras kemiskinan. Jadi oleh atas sebab itu, kita masakan untuk kita menyelamatkan anak-anak kita daripada kitaran ganas kemiskinan, tidak dapat tidak kita perlu menjalankan projek kebajikan dan juga projek pendidikan. Dan sebab itu dalam projek Taja Belajar ini kita berikan mereka pendidikan percuma 3M dan juga pengajian Al-Quran. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang berguna dan boleh berdikari menyumbang pada negara satu hari nanti, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Bilal. Dan mungkin untuk waktu ini ada para pendengar yang nak tahu info lanjut untuk Yayasan Ikhlas. Bagaimana untuk nak tahu info lanjut? Okey, untuk mengetahui info lanjut, tuan-tuan boleh hubungi talian kami di internet, iaitu tajabelajar.com. Tuan-tuan type saja tajabelajar.com dan akan dibawa ke satu website yang akan memuatkan seluruh maklumat tentang program Taja Belajar ini. Program Taja Belajar ini sebenarnya secara mudahnya adalah kita menaja seorang pelajar RM100 satu bulan. Dan di bulan Ramadan yang mulia ini kita mencadangkan apalah kiranya kita menumpukkan sumbangan kita di bulan Ramadan ini untuk setahun, lalu menjadikan sumbangan tersebut 1,200 diinfakkan pada bulan ini. Mudah-mudahan dapat memberikan security dan keterjaminan pendidikan, continuity pendidikan kepada anak-anak yang sedang kita taja ini. Itu secara ringkasnya Puan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Bilal. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar, masih lagi bersama di Radio IKIM dan di FB Live IKIM FM. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi IKIM FM. Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Negeri Sembilan 102.7
daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Johor Bahru 106.2 FM. Kita pohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Kuala Terengganu 100.2. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Dan alhamdulillah bersama untuk petang ini Yayasan Ikhlas. Kita bersama pengurusinya Tuan Bilal Jailani. Dan masih lagi bersama para pendengar di FB Live IKIM FM untuk boleh tonton di situ. Dan bersama Tuan Bilal Jailani, alhamdulillah, masya-Allah, kita dah mendengar tadi tentang pelancaran projek Taja Belajar sempena Ramadan ini oleh Yayasan Ikhlas. Mungkin Tuan, bagaimana Tuan melihat potensi anak-anak asnaf ini ya untuk menjadi mendiri demi membawa keluarga mereka keluar daripada kemiskinan melalui projek Taja Belajar ini. Bagaimana Tuan? Selepas kita menjalankan projek ini mulai pertengahan 2022 Puan Mona, kita sudah ada dalam lebih kurang 465 orang pelajar yang kita biayai kos mereka secara percuma. Saya dapati mereka sebenarnya mempunyai semangat nak belajar. Kalau kita kata hari ni cuti, dia nak sekolah kalau boleh. Dan mereka juga menunjukkan peningkatan yang baik dalam hafazan Al-Quran dan juga kemahiran membaca, mengira dan menulis. Jadi saya terfikir, sebenarnya mereka ni bukanlah anak-anak yang tidak pandai, tetapi tidak diberikan sedikit dorongan ataupun motivasi, peluang kepada mereka. Kerana mereka ni, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, setiap hari disebabkan kemiskinan, mereka memikirkan nak makan apa. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi tak sempat nak fikir nak belajar. Okay. Dan yang kedua, kadang-kadang jarak itu sebabkan mereka duduk jauh di pedalaman, di pulau-pulau. Jadi lalu mereka pun nak naik bot satu hala 30 minit. Itu belum kos petrol lagi Puan Mona. Jadi demotivated, jadi tak semangat nak pergi sekolah. Dia kata baik saya tolong ayah saya dan jaga anak adik-adik saya. Jadi kalau kita berikan mereka peluang belajar, akses pendidikan yang sama, macam kita pergi sekolah 10 minit dah sampai sekolah. Kalau benda ni ada pada mereka, nescaya mereka juga boleh berprestasi sama macam kita. Sebab dah terbukti dalam setahun 2 tahun kami menjalankan projek ini, mereka memang boleh belajar. Dan harapan kita suatu hari nanti supaya mereka dapat belajar di Al-Huda dan kemudian menyambung masuk kembali ke dalam arus pendidikan perdana yang ada di sekolah-sekolah yang disediakan oleh kementerian. Itulah potensi yang kami lihat. Mereka amat berkebolehan, cuma tidak ada peluang yang sama macam kita. Puan Mona.
Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Encik Bilal. Dan saya tertarik dengan projek menghantar da'i juga ke pulau-pulau. Bukan senang para da'i nak berkorban, tinggalkan keluarga dan keselesaan ini. Mungkin Tuan Bilal boleh kongsikan juga bagaimana menjadi sebahagian daripada penaja anak-anak aslaf ini. Okey, projek da'i ini sebenarnya projek yang bagi saya amat menarik lah. Sebenarnya da'i-da'i ini yang berumur 18-19 tahun, lelaki dan perempuan, mereka juga adalah lulusan daripada sekolah Al-Huda yang kami bangunkan di Semporna, iaitu di 2 tempat, di Kampung Pekan 2 dan juga Kuala Bibang. Jadi mereka dah menginjak umur 17 dan 18. Kita berikan mereka program yang baru, iaitu program I'dad Duat. Program I'dad Duat ni apa? Dia adalah program reach out kepada Muslim yang berada di pulau-pulau yang jauh daripada Pekan Semporna. Di Semporna ni, Puan Mona, ada lebih kurang 40 hingga 50 pulau. Dan ada yang kecil, ada yang besar. Tak semua ada sekolah, ada beberapa saja yang ada sekolah. Jadi kami memikirkan strategi, kalau kita tidak pergi kepada mereka dan menunggu mereka datang ke sekolah, ini amatlah sukar. Lalu kita melakukan satu latihan selama 1 tahun untuk melatih mereka menjadi guru Al-Quran dan juga 3M, membaca, menulis dan mengira. Lalu selepas tahun mereka ni dah tamat latihan, kita posting mereka ke pulau-pulau ini, iaitu 14 hari dalam sebulan. Iaitu 2 minggu berada di pulau, 2 minggu mereka balik. 2 minggu di pulau, 2 minggu setiap bulan macam tu. Jadi anak-anak kecil di pulau ini, mereka belajar silibus dalam sebulan itu kompres jadi dalam 14 hari, sementara da'i ada di situ. Biasanya sebelum balik tu, hari ke-14 tu, adik-adik akan tanyalah, abang akan datang lagi ke, abang akan datang lagi ke. Okay. 4 pulau yang kami sudah masuk sejak setahun yang lalu adalah Pulau Silungun, Pulau Maiga, Pulau Sibangkat dan juga Pulau Sipanggu. Ada 4 ni. Setiap pulau ni ada 2 atau 3 orang da'i, lelaki atau perempuan. Mereka akan duduk di surau ataupun rumah yang disediakan oleh penduduk untuk mereka mengimarahkan masjid yang ada di sana ataupun surau yang ada di sana, di samping mengajar anak-anak ini belajar membaca, menulis dan mengira dan juga Al-Quran. Itulah projeknya. Jadi di pulau saja kita ada puluhan juga anak murid yang tidak dapat pergi ke sekolah kami di Kuala Bibang dan Kampung Pekan 2. Jadi ini projek reach out lah. Pergi duduk sana. Kalau tuan-tuan pun rasa bersemangat, boleh duduk atas kampung atas air selama 2 minggu berada di pulau, ayoh bersama kami. Tapi sekiranya tuan-tuan rasa macam agak sukar, ayohlah bersama kami, kita menaja anak-anak ini. Sebab bukan senang juga untuk berdakwah di pulau ni. Kena pakai bahasa dia pun. Ada bahasa Bajaunya, ada bahasa etnik yang Tagalog, Tausug dan lain-lain. Jadi saya tengok da'i-da'i di pulau ni, mereka memang kadang-kadang well versed. Memang banyak bahasa dia boleh. Masya Allah. Berdakwah dengan bahasa kaum itu. Itulah sunnah yang diajarkan oleh Allah SWT. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Bilal. Dan mungkin untuk waktu ini bersama para pendengar yang masih lagi menonton di FB Live IKIM FM dan mendengar di radio Nak Tahu Info Lanjut, bagaimana nak menyertai bersama Yayasan Ikhlas ini. Okey, tuan-tuan boleh terus layari tajabelajar.com dan di sana kita ada sediakan semua maklumat tentang program Tajam Belajar ini, dan juga saya juga mengalurkan tuan-tuan untuk berinteraksi langsung dengan pegawai kita supaya lebih ada human touch lah. Hubungi 011 5958 6782. 011 5958 6782. Berhubung terus dengan pegawai kami melalui WhatsApp dan kita akan cuba entertain sebaiknya soalan tuan-tuan dan puan-puan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Encik Bilal. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar tonton di FB Live IKIM FM, dan kita akan kembali selepas ini bersama kembali Inspirasi IKIM FM, Inspirasi Ramadan anda. Negeri Sembilan 102.7. Berbaik dengan orang-orang yang baik menyebabkan kita ini akan terarah untuk melakukan kebaikan, sehingga orang memandang dan juga kita sendiri akan merasakan bahawa kebaikan itu akan sentiasa menjadi amalan kita, sehingga kita menjadi sebahagian daripada orang yang melakukan kebaikan. Namun sebaliknya, kepada orang yang jahat, ketika kita berteman dengan mereka, maka yang kita akan perolehi adalah kesengsaraan. Disebut oleh Sayyidina Ali, "Wabayin ahla syarr tabin anhum." Kamu berpisah daripada orang-orang yang jahat
maka kamu telah selamat daripada mendapatkan akibat buruk daripada mereka. Masjid Daerah Lahad Datu. Masjid Daerah Lahad Datu terletak tidak jauh dari Bandar Lahad Datu. Masjid ini juga dikenali dengan nama Masjid Ar-Raudah Lahad Datu yang merupakan masjid utama bagi penduduk Islam di sekitar daerah Lahad Datu. Masjid Ar-Raudah Lahad Datu merupakan tempat umat Islam di sekitar Lahad Datu menunaikan ibadah secara berjemaah dan pelbagai lagi aktiviti keagamaan. Terdapat juga beberapa kemudahan yang disediakan di masjid ini selain daripada ruang solat utama seperti dewan, bilik mesyuarat dan lain-lain lagi. Masjid ini juga berada di bawah pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usrah Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini dan masih lagi bersama Yayasan Ikhlas, dan kita bersama Tuan Bilal Jailani, pengurus besar Yayasan Ikhlas, untuk kita masih bincangkan tentang sinari harapan melalui taja belajar. Dan bila sebut tentang tajaan pendidikan ni Tuan Bilal, apa yang kita boleh perolehi sebagai manfaat bila kita menjadi penaja di luar sana, dan bagaimana Tuan melihat manfaat kepada komuniti apabila anak-anak yang kita taja ini akhirnya tamat belajar? Bagaimana Tuan, silakan. Baik, kepada tuan-tuan yang menjadi penaja, sebenarnya program ni kita buat macam program ambil anak angkat, Puan Mona, iaitu tuan-tuan akan menaja seorang pelajar secara khusus dan kita akan perkenalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan keluarga mereka dan juga termasuk anak yang belajar itu, dan kemudian kita akan bagi profil mereka dan kita akan hubungkan tuan-tuan dan puan-puan untuk daripada tempoh masa ke tempoh masa tertentu dengan anak yang puan taja ini. Salah satunya adalah kita memberikan laporan prestasi, iaitu setiap 6 bulan kita akan buat penilaian dan kita akan tunjukkan hasil sumbangan pendidikan yang tuan-tuan bagi kepada anak tersebut. Dan yang kedua juga kadang-kadang ada kiriman-kiriman surat daripada anak yang menaja ni, dia pun tak pernah jumpa kita, tapi dia mungkin ingin menyatakan sesuatu, kita akan sampaikan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada mungkin jauh daripada mereka. Jadi kita nak ada relationship, dan tuan-tuan semuanya sedang menaja seorang anak agar membesar menjadi orang yang berguna. Apa manfaatnya? Sebenarnya bila kita menaja seorang anak untuk menegakkan agama Allah ni, kita jangan rasa takut ataupun rasa rugi, sebab kita sedang membangunkan seorang insan yang akan bangunkan agama Allah. Kalau kita rasa macam berat, ingatlah kata-kata ini, kita sedang invest kepada seorang yang akan membangunkan negara, membangunkan umat, membangunkan masyarakat. Jadi kita tak perlu takut. Ini juga adalah infak untuk membangunkan agama Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, ayolah bersama Yayasan Ikhlas, RM100 saja sebulan, ataupun menumpukkan sumbangan selama setahun di bulan Ramadan ni menjadi RM1,200. Dan sumbangan tuan-tuan ni sebenarnya layak mendapatkan resit pengecualian cukai daripada Yayasan Ikhlas, kerana Yayasan Ikhlas adalah organisasi yang diiktiraf oleh LHDN untuk pengecualian cukai sehingga 2028. Jadi ayo bersama Yayasan Ikhlas menyumbang, dan anda sumbang, kami bantu menyampaikan. Okey, mungkin daripada kalangan kita ada yang tidak sempat untuk pergi ke Sabah, ataupun ada komitmen lain, ataupun ada di luar negara yang mendengar di IKIM, ada di Qatar ataupun di Dubai, tapi berminat untuk membantu saudara seagama senegara. Jadi ayo bersama Yayasan Ikhlas, RM100 saja sebulan, RM1,200 setahun. Kita bagi mereka keterjaminan pendidikan, sebab kami beroperasi dengan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Pernah juga kita terpaksa mengeluarkan beberapa murid sebab ada kapasiti yang terhad. Jadi kita amat berharap pada RM100 sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, dan juga ataupun RM1,200 satu bulan. Ayah bersama Yayasan Ikhlas menaja belajar anak-anak ini, memberikan mereka keterjaminan dan
dan invest kepada seorang anak belajar ini, dia amat berharga bagi saya, sebab anak ini akan berpindah daripada satu tempat ke satu tempat menyampaikan ilmunya ataupun menyampaikan manfaatnya. Kalau oleh suatu nanti dia menjadi tokoh masyarakat, dia menjadi pemimpin yang baik, dia memberi manfaat kepada seluruh negeri ataupun seluruh negara ataupun komuniti Muslim antarabangsa seluruhnya. Inilah pentingnya menjadi insan yang baik dan menjadi pemimpin yang baik. Mudah-mudahan anak-anak yang kita taja ini semuanya besar menjadi anak yang soleh dan musleh dan memberikan manfaat kepada keluarga mereka, komuniti mereka dan juga negara yang mereka cintai ini. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak manfaatnya sebenarnya bila kita taja anak-anak untuk belajar agama ini, masya-Allah, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini masih lagi para pendengar ada yang nak tahu info lanjut untuk menyumbang sekali, nak tahu bagaimana nak mungkin ziarah ke mana tahu nak pergi ke sana ke apa ke, bagaimana tuan? Okey. Kita jemput sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, type tajabelajar.com untuk dapatkan maklumat lanjut tentang program Tajab Belajar Yayasan Ikhlas ini, dan boleh juga hubungi dengan pegawai kita di 011 5958 6782. Okay, 011 5958 6782. Dan andai kata tuan-tuan ditakdirkan pergi ke Semporna, Sabah, ayuhlah ziarah kami, melihat anak-anak ini sendiri di kampung Pekan 2 Semporna, ataupun satu lagi di kampung Kuala Bibang Semporna juga. Ataupun kalau tuan-tuan nak pergi ke pulau-pulau tadi, ada Pulau Silungun, Pulau Sipanggu, Pulau Maiga dan juga Pulau Sibangkat. Semua ini ada anak-anak asuhan, anak didik, anak angkat tuan-tuan dan puan-puan. Ayolah kita jumpa mereka, bagi mereka semangat, bagi mereka rasa motivasi untuk terus belajar, bahawa ada di sana insan yang mendoakan mereka daripada jauh. InsyaAllah. InsyaAllah, alhamdulillah. Di akhir ini terima kasih banyak-banyak kepada Pengurus Besar Yayasan Ikhlas Wan Bilal Jailani atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembara Inspirasi Kim FM, inspirasi Ramadan anda. Johor Bahru 106.2